Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita akan sambung bacaan kitab Fiqhus Sirah karangan Syekh Almarhum Dr. Said Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala. Pada siri yang lepas kita membicarakan berkenaan dengan sumber-sumber sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang kita ketahui, ada 3 sumber untuk menulis kitab sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang telah kita bicarakan pada siri lepas, sumber yang pertama ialah Al-Quran dan sumber yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita akan mengupas sumber yang ketiga, iaitu kitab-kitab sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perihal riwayat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman silam adalah melalui mulut ke mulut. Macam kita lah, orang cerita, orang tua-tua cerita berlaku tu berlaku ni. Macam di Terengganu ni pada tahun 1926 berlaku banjir besar, Bah Merah dipanggil. Lepas tu berlaku pula pada tahun 1986 ataupun 1982 macam tu lah, tak silap. Cerita mulut ke mulut. Tapi cerita mulut ke mulut ada fakta yang menyokong. Macam cerita-cerita yang dibawa oleh para sahabat. Para sahabat akan cerita kepada anak murid sahabat, dipanggil tabi'in. Tabi'in akan bercerita kepada tabi'in, orang yang ikut tabi'in. Tabi'in akan cerita kepada tabi'in, orang yang ikut tabi'in. Selepas tu sampailah kepada ulama-ulama yang mengumpulkan riwayat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara ulama yang pertama, orang yang pertama yang cuba mengusahakan untuk mengumpul sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Urwah ibnu Zubair radhiyallahu anhu yang wafat pada tahun 92 Hijrah. Abban bin Uthman yang wafat pada tahun 105 Hijrah. Wahab bin Mambah yang wafat pada tahun 110 Hijrah. Yang ini kurung-kurung salafus salih. Syarhabil bin Sa'ad yang wafat pada 123 Hijrah dan Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala yang wafat pada tahun 124 Hijrah. Iaitu kurung-kurung keemasan, kurung-kurung terbaik, kurung-kurung salafus salih. Tetapi tulisan mereka ni yang saya sebutkan nama tadi hilang, tak ada dah. Jadi hanya tinggal beberapa bahagian yang tercamuk. Dalam kitab ni sebut pengarang tercamuk. Setengah daripadanya terdapat dalam At-Tabari. Tercamuk maknanya berterabur lah, maknanya tak ada dah. Kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama awal Islam pada tahun 100 Hijrah, yang ni tak ada, hilang. Dan ada yang terdapat dalam kitab At-Tabari, manakala sebahagian yang lain pula tersimpan di Bandar Heidelberg di Jerman. Bahagian yang tersimpan di Jerman ini ialah sebahagian dari tulisan Wahab bin Mambah. Ada seorang saja tapi tersimpan di perpustakaan di Jerman, iaitu Wahab bin Mambah. Kemudian timbul pula satu
angkatan penyusung riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkemuka, yang kita tahulah, yang kita maklum, nama-nama ulama sirah, iaitu Muhammad ibn Ishaq ataupun namanya Ibnu Ishaq, yang wafat pada tahun 152 Hijrah. Kemudian lapisan kedua antara mereka ialah Al-Waqidi, yang wafat pada tahun 207 Hijrah, dan Muhammad bin Sa'ad ataupun Ibnu Sa'ad, yang wafat pada tahun 230 Hijrah. Ibnu Sa'ad yang menulis kitab Tabaqat Al-Kubra. Ni kitab sirah Ibnu Sa'ad yang terkenal lah. Ahli sejarah sebulat suara mengatakan bahawa apa yang ditulis oleh Muhammad bin Ishaq ataupun Ibnu Ishaq merupakan satu-satunya dokumen sejarah riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling sahih dan yang paling dipegang, yang boleh dipegang. Tetapi malahnya kitab beliau yang berjudul Al-Maghazi wa As-Siyar telah hilang, dan kehilangan yang mengakibatkan hilangnya intisari perpustakaan pada zaman itu. Kitab Ibnu Ishaq ni, kata Syekh Datuk Sa'id Ramadan Al-Buti, ialah kitab yang paling sahih dan yang paling boleh kita pegang lah, Al-Maghazi. Tapi kitab tu tak ada dah, hilang. Setelah masa beredar setengah abad, mana 50 tahun selepas Al-Maghazi was-Siyar karangan Ibnu Ishaq, maka lahirlah seorang ulama terkemuka dalam bidang sirah, iaitu Abu Muhammad Abdul Malik, yang dikenali dengan Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, yang mengarang kitab Sirah Ibnu Hisham, yang menghidangkan kepada kita saringan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang menarik sekali. Sebenarnya apa yang dikarang oleh Ibnu Hisham adalah kandungan Al-Maghazi wa As-Siyar yang dikarang oleh Ibnu Ishaq dalam bentuk ringkasan. Kitab yang dikarang oleh Ibnu Hisham adalah ringkasan daripada kitab yang hilang, yang dikarang oleh Ibnu Ishaq rahimahullahu ta'ala. Ulama-ulama dulu bersungguh dalam menjaga ilmu, menulis kitab yang menghabiskan umurnya untuk berbakti kepada agama, memberi sumbangan hidupnya, mewakafkan dirinya untuk agama. Sampailah kepada kita kitab Sirah Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala. Akhirnya barulah orang lain cuba mengikuti jejak langkah mereka ini dalam usaha mengarang dan menyusun sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Al-Iman Al-Asfahani dalam kitabnya Dalail Al-Nubuwah, tanda-tanda kenabian, dan Al-Iman Tirmizi rahimahullahu ta'ala pula mengarang kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il Muhammadiyah ni menghidangkan kepada kita berkenaan dengan sifat-sifat batang tubuh Nabi SAW. Nabi kulit putih kemerah-merahan, rambut Nabi, hidung Nabi, pakaian Nabi, Nabi suka pakai warna apa, berkenaan dengan makanan Nabi, Nabi suka makan apa, minuman Nabi, cara Nabi berjalan, cara Nabi makan, semuanya diterangkan oleh Al-Imam Tirmizi dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Dan juga ulama terkenal Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dengan bukunya, dengan kitabnya Zadul Ma'ad. Inilah ulama-ulama yang mengarang kitab-kitab sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sampailah kepada kita kitab kita pada hari ini yang terkenal, yang dikarang oleh seorang ulama India, iaitu Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala, iaitu kitab Rahiqul Maktum. Dan ramai lagi ulama-ulama yang mengarang kitab-kitab sirah ni.
Itulah 3 sumber rujukan dalam membicarakan berkenaan dengan riwayat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Al-Quranul Karim, yang kedua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga ialah kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama yang terdahulu, salafus salih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita wajib mengimani bahawa Nabi adalah Nabi yang terakhir, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim rahimahullahu ta'ala, innal mathala wa mathala al-anbiya'i min qabli kamathali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a labinatin min zawiyatin faja'ala an-nasa yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu wa yaquluna hal wadi'at hadhihi labinatu qala fa anna al-labinatu wa ana khatamun nabiyyin. Aku dan para anbiya sebelumku ibarat satu bangunan yang dibina oleh seorang laki-laki, lalu ia membinanya dengan baik dan dipercantikkannya, kecuali pada tempat sekeping batu bata yang pada suatu sudut. Maka orang ramai yang datang mengelilinginya dan kagum melihat dan berkata, mengapa tidak diletakkan seketul batu bata di tempat yang kosong itu? Maka akulah batu bata itu dan akulah penutup segala Nabi alaihimus salatu wassalam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura, syar'an lakum minad dini ma wassa bihi nuha wallazi awhayna ilayka wama wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Diturunkan kepada kamu sekalian agama sebagai yang diutuskan kepada Nuh, yang diwahyu kepada, seperti juga yang diutuskan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, agar kamu menegakkan agama dan jangan berpecah belah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang kita baca tadi, Nabi SAW membuat perumpamaan bahawa ada seorang laki-laki yang membina sebuah bangunan. Buat comel dah bangunan tu, cukup dekat molek dah, tapi ada lagi lubang tak tutup. Kalau orang tengok luar, comel dah ni. Bila dia sampai situ tengok, dah buat apa dak tusa lagi sini ni, dak tok bata lagi. Kalau tok sini comelnya. Jadi Nabi kata, akulah penyudah, akulah orang yang melekapkan satu bata lagi untuk melengkapkan, untuk mencantikkan lagi bangunan tu. Dan akulah penutup segala Nabi. Jadi kita mesti beriman dan wajib beriman bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang terakhir. Tidak ada Nabi lagi selepas Nabi Muhammad. Kalau ada orang mengaku jadi Nabi lepas Nabi Muhammad, maka dia telah keluar daripada Islam. Kalau kita mengaku ada lagi Nabi, kata dia ni Nabi, macam kat kita dekat Selangor kan ada kan mengaku jadi Nabi tu, Nabi Melayu. Nabi Melayu, Rasul Melayu. Pokoknya keluar pada Islam kalau kita percaya adanya Rasul, adanya Nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua tu wasaq belaka tu. Semua tu adalah pembohongan dan pengkhianatan kepada agama. Mengaku jadi Nabi Isa akan turun pada akhir zaman, tapi ada orang mengaku dah. Ini mula ngaku jadi Imam Mahdi, lepas tu ngaku jadi Nabi Isa pula. Ini penuh kan dah. Macam baru ni kita ada baca dalam surat khabar tu. Tak? Pada musim haji baru ni ada lebih kurang berapa orang? 60 orang lebih ke? Yang pergi ke Mekah untuk cari Imam Mahdi, ikut
Tok Guru ajaran sesat sampai terkandah di Madinah selama lebih daripada 3 bulan sehingga tamat dah visa dia, tak boleh nak balik lagi kerana kebodohan, kejahilan kita percaya kepada benda-benda yang karut marut tu. Nabi SAW dah beri amaran dah pada aku ni penutup sekali Nabi, dan kitab yang kebawa ialah Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat terbesar, mukjizat yang hidup sampai ke hari akhirat, yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya lengkap. Kita tak pelik lah pada zaman kita ni ada ngakui Nabi. Pada zaman sahabat, pada zaman Abu Bakar, lepas pada Nabi wafat, ada selalu lah cakap mari ngaku jadi Nabi. Tu sahabat duk ada lagi tu. Abu Bakar duk ada, Umar duk ada lagi. Sahabat-sahabat yang 4, sahabat-sahabat yang rapat dengan Nabi masih ada lagi, tapi ada dah ngaku jadi Nabi. Dan Abu Bakar memerangi mereka seperti Musailamatul Kazab yang mengaku menjadi Nabi. Dan Allah Ta'ala kurniakan kepada Musailamah tu macam-macam lah, macam-macam mukjizat, macam-macam karamah, macam-macam benda pelik dia boleh buat. Tapi dia telah murtad, keluar pada Islam, dan Abu Bakar pergi memerangi Musailamatul Kazab dan membunuh Musailamatul Kazab sebab menjadi pembohong, menjadi pengkhianat kepada agama. Wajib keimanan kita memang kita kena percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yang terakhir. Kita masuk pula nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan penyusuannya. Dalam kitab Rahiqul Maktum, nasab Nabi terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, bahagian yang disepakati oleh para ulama, dan inilah bahagian yang paling sahih oleh pakar sejarah dan ahli nasab, iaitu daripada Nabi SAW kepada Adnan. Yang ni jumhur ulama, yang disepakat oleh ulama-ulama dan pengkaji-pengkaji riwayat hidup Nabi. Yang kedua, bahagian yang diperselisihkan oleh mereka yang mengambil sikap tawakuf, yakni diam, maupun yang mengambil sikap qaul, bercakap, iaitu tingkatan-tingkatan selepas Adnan hingga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang ketiga, bahagian yang tidak diragui mengandungi maklumat yang tidak benar daripada Nabi Ibrahim kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahagian yang pertama adalah bahagian yang paling sahih. Yang kedua, ada ulama yang tawakuf, maknanya start daripada Adnan hingga ke Nabi Ibrahim. Dan ada ulama yang mengarang kitab start daripada Nabi Ibrahim hingga ke Nabi Adam. Yang ni memang ditolak, katanya Syekh Safiyur Rahman Barakfuri dalam Rahiqul Maktum. Yang wajib kita tahu ialah Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini yang disebut dalam kitab Sirah Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Hak wajib kita tahu sampai kepada bin Qusay ataupun bin Kilab saja. Bahagian yang kedua ialah tingkatan nama selepas Adnan hingga ke Ibrahim, iaitu Adnan bin Ad bin Humaisa bin Salaman bin Aus bin Baus bin Kumwal bin Ubay bin Awam bin Nashi' bin Juza bin Baldis bin Yudlaf bin Thaqib
bin Jahim bin Nashi bin Makki bin Aid bin Abqar bin Ubay bin Da bin Hamdan bin Samba bin Yutsarabi bin Yahzan bin Yalhan bin Urway bin Aid bin Daishan bin Aishar bin Afnat bin Ayham bin Musurahar bin Nahis bin Zarh bin Sami bin Mazi bin Audah bin Aram bin Khaydar bin Ismail bin Ibrahim. Ini yang disebut oleh Syekh Muhammad Sulaiman Mansufuri. Kita tidak boleh, kita ni orang Melayu memang kita tak jaga nasab. Kita siapa ke moyang kita tahu lah. Moyang maknanya toki ataupun nenek kepada mak ayah kita. Sampai situ je kita tahu. Atas ada tu kita tak tahu dah. Orang Arab dia akan jaga nasab dia. Ini kelebihan orang Arab. Sebab tu dah pelik kalau tengok siapa orang boleh buat turun-temurun orang Arab ni, sepupu sepapa dia boleh jaga, boleh tengok nasab. Dan bahagian yang ketiga yang kita tak bacalah sampai kepada Adam. Dan bahagian yang dijumhur oleh para ulama sampai ke Adnan saja. Ini nasab keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran insan termulia, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda dilahirkan daripada Bani Hashim, keturunan Bani Hashim. Keturunan Bani Hashim pada hari ini ialah Raja-Raja Jordan Al-Hashimiyah. Raja-Raja Jordan tu ialah keturunan Bani Hashim. Nabi dilahirkan di Mekah pada hari Isnin pagi 9 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Setelah berlalu 40 tahun pemerintahan Kisra di Parsi. Ianya bertepatan dengan tarikh 20 hingga 22 April tahun 571 Masihi. Ini pendapat yang dipegang oleh Syekh Syekh Mahmud Fasha, seorang ahli falak Mesir, dan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala yang berpegang kepada pendapat 9 Rabiul Awal. Ya, pendapat yang paling sahih sekali lah. Dan ada juga pendapat para ulama yang berpegang kepada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ibnu Sa'ad meriwayatkan ibu baginda iaitu Aminah, ketika aku melahirkan, daripada kemaluanku memancarlah cahaya yang menerangi istana-istana Syam. Imam Ahmad juga meriwayatkan daripada Irbah bin Sariyah berkenaan dengan peristiwa ini. Walaupun banyak pencanggahan riwayat-riwayat berkenaan dengan tanda-tanda semasa Nabi dilahirkan dan semasa Aminah mengandungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat kita baca jugalah untuk pengetahuan. Kita baca dan saya akan terangkan berkenaan dengan peristiwa-peristiwa ni. Bahkan ada riwayat yang mengatakan tanda-tanda kenabian telah kelihatan semenjak baginda lahir, iaitu runtuhnya 14 tiang istana Kisra, padanya api yang disembah oleh orang Majusi, serta musnahnya gereja-gereja yang ada di Tasik Sawa. Riwayat ini disampaikan oleh Al-Baihaqi, tetapi riwayat ini tidak disetujui oleh Muhammad Al-Ghazali, Syekh Muhammad Ghazali, seorang ulama terkemuka Mesir, dalam kitabnya Fiqhus Sirah.
Maknanya kita pun sedia maklum, banyak ustaz-ustaz ataupun kitab-kitab yang kita baca, buku-buku sejarah yang kita baca sirah sebelum ni, ada yang mengatakan bahawa masa Nabi lahir itu 14 tiang istana Kisra runtuh, bergegar dan runtuh. Padanya api yang disembah oleh Majusi, api yang beribu-ribu tahun, tiba-tiba bila hari kelahiran Nabi, api itu terpadam. Musnahnya gereja-gereja di sekitar Tasik Sawa. Riwayat ni disampaikan oleh Imam Baihaqi rahimahullahu ta'ala, tetapi riwayat ini tidak ada sandaran ataupun riwayat yang sahih untuk menyatakan peristiwa ini berlaku. Dan ulama terkenal Mesir iaitu Syekh Mufakkir Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menolak cerita-cerita ini. Tak kala baginda lahir, ni saya ambil dalam kitab Rahiqul Maktum, ibunya menyuruh seorang menemui Abdul Muttalib, datuk Nabi, untuk menyampaikan berita mengenai kelahiran cucunya. Segera Abdul Muttalib datang dengan penuh rasa bahagia. Masa Aminah melahirkan Nabi, dikabar ke Tokki dululah. Abdul Muttalib masa ni menjadi pemimpin besar Quraisy. Dan Nabi disusui oleh Suwaibah. Orang yang pertama menyusui Nabi namanya Suwaibah, iaitu hamba kepada Abu Lahab, yang ketika itu juga sedang menyusui anak kandungnya sendiri iaitu Masruh. Sebelum itu Suwaibah pernah menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib. Setelah menyusui baginda, Suwaibah juga menyusui Abu Salamah bin Abdul Asab Al-Makhzumi. Maknanya Nabi ni adik-beradik susu kepada, yang pertama kepada Masruh, yang kedua Hamzah. Hamzah ni saudara Nabi, tapi menyusu juga dengan Suwaibah. Dan Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Telah menjadi kebiasaan masyarakat Arab kota. Nabi ni dilahirkan di kota Mekah, kota yang sibuk lah, menjadi ibu negara lah contoh kita, macam di Kuala Lumpur lah. Jadi menjadi adat kepada orang-orang Arab ni mencari wanita penyusu dari desa untuk anak-anak mereka. Maknanya dia cari nak upah orang menyusu, upah orang menyusu daripada kampung-kampung. Orang kampung-kampung mari ke bandar yang ambil upah menyusu anak-anak yang baru lahir. Diharapkan tubuh anak-anak itu membesar sihat dan kuat, sebab udara di kampung ni bersih, segar. Itulah adat-adat orang Arab, adat-adat yang baik lah. Penduduk di pedalaman itu juga dapat mengajar anak-anak di situ bahasa yang baik semenjak masih bayi. Maka seperti orang Arab kota yang lain, Abdul Muttalib mencarikan wanita penyusu untuk menyusu cucu bagi cucunya. Ketika itulah seorang wanita daripada Bani Sa'ad bin Bakar bernama Halimah binti Abu Zu'aib yang didampingi oleh suaminya yang masih berasal dari satu kabilah bernama Harith bin Abdul Uzza yang dikenali sebagai Abu Kabsyah, menawarkan diri untuk menyusui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada cerita satu rombongan daripada kampung-kampung Badui ataupun kampung-kampung yang luar daripada kota Mekah datang ke kota Mekah untuk mencari anak-anak susuan. Jadi menjadi tradisi dia akan cari anak-anak yang ada mak ayah, bukan anak yatim, dan anak-anak orang kaya, bukan orang miskin, untuk ambil upah menjadi penyusu.
Halimatus Sa'diyah dan suaminya Al-Harith ni datang daripada perkampungan Bani Sa'ad. Jauh lah, lebih kurang 90 km daripada Mekah, berjalan dengan kedai dia. Dan kedai dia ni kedai tua, berjalan lambat. Orang lain sampai lama dah, Mekah dia baru sampai, jalan lambat. Sampai di Mekah, dia cari ada, tak ada dah. Tinggal bayi yang anak yatim saja. Tinggal Muhammad seorang je. Orang tak mahu ambil sebab dia anak yatim. Lepas tu dia bincang dengan suami dia Al-Harith. Dia kata, gua ni nak ambil ke tak ni? Tak apa, kita ambil lah. Sebabnya kita mari daripada jauh dah, takkan kita nak balik dengan tangan kosong. Jadi dia pun pergilah ke rumah Aminah untuk mengambil Nabi SAW menjadi tukang penyusunya. Lalu bila dia ambil Nabi Muhammad ni, terus Halimah ni rasa jatuh hati kepada Rasulullah SAW. Lalu dibawa ke atas kedainya. Tanda-tanda ni Nabi ni penuh dengan keberkatan. Naik atas kedai dia ni segah lalu. Kedai betina. Nanti kita akan baca kisahnya. Selain mengasuh Rasulullah, Halimah juga pernah mengasuh Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib, anak bapa saudara baginda. Bahkan bapa saudara baginda Hamzah bin Abdul Muttalib juga disusui oleh kalangan Bani Sa'ad bin Bakar. Sejak bertemu Nabi SAW, Halimah mendapat keberkatan sehingga membuatkannya kagum, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Halimah menjelaskan dia dan suaminya membawa anak mereka yang masih kecil. Mari 3 orang. Ada anak kecil pula masa tu. Memang ada anak lah. Bila ada anak bawa ada susu. Keluar daripada kampung mereka. Mereka bergabung dalam rombongan Bani Sa'ad bin Bakar mencari anak sesuang. Keluar ramai-ramai. Ketika itulah musim kemarau, musim panas, dia kata. Ibnu Sa'ad cerita, Halimah tiada makanan sedikit pun, putus bekalan makanan, musim panas. Dia menunggang keledai betina berwarna putih coklat dan membawa unta betina tua yang mereka miliki. Demi Allah, dia kata, unta itu tidak lagi mengeluarkan susu walaupun setitik air pun tak ada. Unta tua, unta betina tua, tak ada susu sikit. Dibawa. Halimah tidak boleh tidur sepanjang malam kerana anak lakinya terus menangis kelaparan. Musim kemarau panjang, kita bayanglah. Keluar jauh daripada perkampungan Bani Sa'ad nak ke kota Mekah tu dalam cuaca panas. Macam kita kalau pergi Mekah lah, kita kat Malaysia ni cuaca 35, 36 sepanas dah. Tapi di Mekah tu cuaca 40 ke atas, 40 degree nak. Kalau pergi musim bulan Ramadan, panas lah. Bawa pula kedai tua, kedai tina tua. Lepas tu unta pula, unta tua tak ada susu sikit. Bawa pergi. Nak perah-perah tak ada susu. Anak nangis sokmo. Nak sampai ke Mekah jauh tu. Mereka mengharapkan sekiranya ada pertolongan dan jalan keluar. Tak tidur malam mikir ada tak ni rezeki ni nak pergi cari anak penyusu. Kedai betina yang ditunggangi berjalan dalam kepayahan, gelantaran kurus dan telah lemah, sehingga Halimah dan keluarganya ditinggalkan oleh rombongan. Macam saya cerita tadi lah. Kedai dok nak jalan slow. Pergi sama-sama tadi, tinggal tengah jalan. Orang tinggal belaka dia, orang lain kedai sihat belaka. Walaupun lambat, sampai juga mereka di Mekah dan segera mencari bayi untuk disusukan. Setiap wanita yang ditawarkan bayi bernama Muhammad
menolak untuk menerimanya setelah dikatakan bayi itu yatim. Orang hak mari ramai tadi tu nak beri bayi nama Muhammad, tak boleh belaka sebab anak yatim. Tak boleh. Sapalah ke Halimah Sapa ni tak ada seorang ada bayi, tinggal Muhammad seorang je. Mereka semua memang mengharapkan bayi yang masih mempunyai ayah. Kami katakan apa yang boleh dilakukan oleh ibu dan datuknya. Sebab itulah mereka tidak mahu menerima anak tu. Nak ada ayah lah, tak mahu anak yatim. Setelah mencari di seluruh kota, setiap wanita dalam rombongan kami telah mendapat bayi susuan kecuali Halimah seorang yang tak dapat. Orang lain boleh belaka dah anak susuan. Tak kala mereka semua telah berkumpul untuk pulang, ketika itu Halimah berkata pada suaminya, demi Allah, aku tidak mahu pulang bersama teman-temanku sementara aku belum mendapat bayi susuan. Tak balik lagi tak jumpa bayi, nak balik. Demi Allah, aku akan kembali menemui bayi yatim itu dan membawanya. Tak apalah, aku ambil juga lah Muhammad tu. Suaminya menjawab, tidak salah kamu lakukannya, ambil je lah. Tu lelaki kata ambil je. Semoga Allah memberi keberkatan pada kita melalui anak itu. Halimah datang semula kepada Aminah dan mengambil Muhammad. Suatu itu dia tidak merasakan bebannya, ambil je, dukung je, rasa ringan selalu. Tak kala menggendong Muhammad, semua bebanang hilang. Letih jalan jauh 90 km tu daripada perkampungan Bani Sa'ad sampai ke Mekah jalan kaki. Bawa pula uzur, unta tua kuring, susu tak ada. Naik pula kedai pun dah buat cetang lah orang kata. Bayi itu diletakkan di pangkuang dan meminta susu. Bayi orang budak-budak ni bila letak dia tengok nak minum susu lalulah, bila letak ni letak kat dada. Ajaib, bayi ini tenang dan meminum susu Halimah hingga kenyang. Bukan hanya dia, bahkan anak Halimah juga turut menyusu hingga kenyang. Mak ayah ibu yang mengandung ni makan, kena jaga apa semua dah. Ni Halimah ni makan terbutuh bekalan makanan apa semua, tapi susu banyak juga. Ni keberkatan Nabi SAW. Selepas itu kedua-duanya tidur nyenyak, padahal sebelum itu kami tidak tidur sedikit pun. Suaminya mendekati unta tua dan mendapati puting susu unta itu dipenuhi air susu. Dia lantas memerah air susu unta itu sehingga mereka berdua boleh minum hingga puas dan kenyang. Malam itu mereka sekeluarga dapat tidur nyenyak. Unta hak bawa tu, hak tua tu penuh susu. Jadi suami Halimah ni pergi perah susu dan minum susu sampai kenyang. Pada keesokan paginya, suami Halimah berkata, Halimah, demi Allah, kamu telah mengambil nafas hidup yang penuh berkat. Saya pun membalas, demi Allah, memang itulah harapan saya. Pagi itu mereka meneruskan perjalanan pulang ke kampungan Bani Sa'ad. Mereka naik kedai betina dengan membawa bayi bernama Muhammad. Ketika itu kedai betina itu berjalan dengan cepat dan bertenaga. Mari tadi dia bawa cetong kedai. Bila buah Nabi desuk laju pergi. Gagah melebihi tenaga kedai jantan rombongan yang lain. Kalau kedai-kedai hak jantan hak rombongan lain, ahli rombongan lain berkata, hai puteri Abu Zu'aib, tunggulah kami. Bukankah itu ialah kedai betina yang kau tunggangi ketika pergi ke Mekah? Halimah menjawab, demi Allah, benar. Memang ini kedai betina yang aku tunggangi pada hari itu. Mereka terkejut lantas berkata, demi Allah, kedaimu sekarang sangat kuat. Tinggal habis kawan-kawan hak mari serombongan tadi, hak balik awal tadi tu. Setelah menempuh perjalanan yang jauh, tiba juga di rumah masing-masing di perkampungan Bani Sa'ad. Perkampungan yang belum pernah disaksikan ada tanah yang lebih gersang daripadanya. Panah. Perkampungan bukan macam kampung kita banyak pokok. Perkampungan
badui perkampungan padang pasir belaka sana. Sebab tu kalau kita pergi ke Mekah tu kan, kita naik bas kan, kita tengoklah kiri kanan kita padang pasir belaka daripada Madinah ke Mekah, Mekah ke Madinah. Kita bayanglah tengok macam mana panahnya padang pasir. Kalau boleh turun tengah tu, tengok mana rasa panah. Pokok-pokok pun tak ada, pokok-pokok duri ada banyak tengah padang pasir. Tak kala mereka menjejakkan kaki di rumah bersama bayi Muhammad, kambing mereka datang dalam keadaan kenyang dan penuh air susu. Mereka memerah air susunya dan minum hingga kenyang. Rumah ada kambing pula. Orang Arab ni suka bela unta, bela kambing. Unta untuk bawa kedai untuk tunggang, unta untuk bawa barang-barang, kambing untuk minum susu dia. Kibash. Perkara itu membuatkan orang lain dalam rombongan kami berkata kepada para pengembala kambing, sekarang lepaskanlah kambing-kambing itu agar bebas makan di mana saja, seperti yang dilakukan oleh pengembala kambing anak perempuan Abu Zu'aib. Namun begitu tidak terjadi perubahan. Kambing mereka masih juga kembali dalam keadaan lapar dan tidak bersusu, sementara kambingku pulang dalam keadaan kenyang dan dipenuhi air susu. Selama 2 tahun menyusui Muhammad, Halimah dan keluarga sering mendapat rezeki yang banyak dan kebaikan daripada Allah. Ketika telah putus susu, Muhammad pun membesar menjadi anak lelaki yang gagah dan kuat, tidak seperti anak lelaki yang lain. 2 tahun pertama Nabi SAW menyusu dengan Halimah tu As-Sa'diyah. Sa'diyah tu gelaran kampung dia, bukannya dia anak Sa'diyah, tapi dia berasal dari perkampungan Bani Sa'ad. Okey, ini setakat tu sajalah. Kita akan sambung balik peristiwa pembelahan dada yang pertama di perkampungan Bani Sa'ad. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.